Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki namanya yang Hamid, iaitu yang maha terpuji. Segala pujian-pujian hanya kita tujukan semata-mata kepada Allah, walaupun kadang-kadang kita memuji makhluk ataupun memuji manusia. Tetapi segeralah kita sandarkan pujian terhadap manusia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak jadi tergolong di kalangan orang-orang yang mengagumi makhluk bukannya pencipta makhluk. Kita bimbang di sana ada unsur-unsur dalam hati kita, ada masalah, ada syirik-syirik khafi dan sebagainya. Kita terlalu memuji dan memuja manusia, ataupun memuji dan memuja nikmat-nikmat yang Allah beri kepada manusia. Subhanallah, tengah kelang kabut cari ini kan. Bagi selesai itulah kan, saya pun dah rasa kelang kabut juga. Tengok keliling, tak jumpa. Oh, banyak sangat suis kan. Masya Allah. Tak apa, boleh saja. Tapi mungkin orang lepas bersalin kot dia jadi serang sejuk. Bukanlah lepas sangat, 2 bulan lebih lah. Bersalin anak yang ke-7 tu Caesar. Jadi mungkin saya sebenarnya tak sihat betul lagi. Baru jumpa doktor dalam 3 hari lepas scan. Masih lagi rahim tu tak balik asal, tak kecut lagi. Jadi kesihatan sedikit terganggu. Jadi orang kata seram sejuk tu kan, tu padahal kipeh ni lah. Tapi rasa macam kalau kau pegang tangan saya memang sejuk lah. Jadi tak apa, kita bagi masa. InsyaAllah nanti jumpa. Sebab betul-betul lah teh ni cakap negowi dah. Orang Terengganu ya. Okey, subhanallah. Belum lagi. Okey. Tak apa, jangan risau. Masya Allah, semua bawa bertenang. Saya yang tak bertenang kan. Okey, kita teruskan ya. InsyaAllah kita teruskan. Dia panggil tuan rumah tu. Panggil Siak, Masya Allah. Bila Tok Siak yang jaga masjid daripada kecil sampai besar. Kadang-kadang Tok Siak ni, kita panggil istilah lama kan Tok Siak kan. Kadang-kadang orang tak pandang, orang tak tahu siapakah di sebalik bersihnya masjid yang jadi. Okey, kita tengok. InsyaAllah Tok Siak akan jumpa insyaAllah. Okey, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Ibu-ibu sekalian, sekiranya kita melihat ada hamba Allah yang Allah berikan dia nikmat, pelbagai nikmat. Nikmat apa? Nikmat kekayaan. Lalu kita pun kenal, kita pun ingat kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah yang Ghani yang Mughni. Allah yang Maha Kaya dan memberikannya kekayaan. Sekiranya kekayaan itu mendekatkan dia kepada Allah, maksudnya Allah beri dia kekayaan dengan rahmat Allah. Tapi sekiranya kekayaan itu membuatkan dia menjadi seorang manusia yang sombong, menjauhkan diri daripada rumah Allah, dia sibuk menguruskan harta sampai tak sampai dia ke masjid, tak sampai dia ke majlis ilmu dan sebagainya. Na'udzubillah, kekayaan itu Allah beri dengan kemurkaannya, lalu ia jadi istidraj. Kalau kita melihat ada seseorang itu diberi rizki yang banyak, rizki anak yang ramai, rizki suami yang baik, rizki anak berjaya, macam-macam bentuk rizki lah. Namun jika dia jauh daripada Allah, kita bimbang itu adalah istidraj. Allah boleh beri kepada siapa yang dia mahu, kerana itu sifatnya Allah yang bernama Allah Ya Razak. Allah yang maha memberi rizki kepada sesiapa sahaja yang Allah nak beri. Tak kira orang mukmin ataupun orang musyrik, orang yang beriman dengan Allah ataupun orang yang mensyirikkan Allah.
Walaupun setiap hari pun mereka buat syirik, duduk sembah tokong, duduk sembah berhala, tapi manusia itu kalau dia berusaha, jadi meminta pun kepada Tuhan mereka, tetap Allah akan beri, kerana Allah ada satu sifat, ya Razak, yang maha memberi rizki kepada seluruh makhluk. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat sekalian, jangan kita heran sangat dengan segala yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk terhadap dunia ini. Kerana pada pandangan Allah, dunia ini dan isinya tidak pun sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Nyamuk kita biasa tengok, tapi sayap tak nampak. Lalat kita boleh nampak juga sayap dia. Nak cakapnya nyamuk kita tengok, kita pun tampar. Betul kan? Sian dia. Dia ada ahli keluarga juga tu kan. Tak tahu anak siapa kita tampar sampai mati. Tapi kita tak nampak sayap dia, sebab terlalu nipis. Dan disebutkan dunia dan isinya pada pandangan Allah tidak sampai pun sebelah sayap nyamuk yang kita duk pandang sangat, yang kita duk kejar sangat, yang kita duduk fokus sangat. Kalau hilang tu kita rasa susah hati, sedih dan sebagainya. Masya Allah. Kalau ada orang masuk rumah lah kan, kemudian hilanglah duit 2,000 tu kan, berapa hari nak terubat rasa hati tu? Lama seminggu terubat tak? Tak lagi. 2 minggu sebut lagi, ya Allah bang 2,000 tu sebenarnya niat nak sedekah kat Masjid An-Nur. Masjid An-Nuriyah nama. Nurul Iman. Sebenarnya nak sedekah kat Masjid Nurul Iman, hilanglah pula. Padahal masa ada hari tu duk fikir benda lain. Bila hilang fikir nak sedekah. Lama-lama tengah masak ingat lagi, ya Allah 2,000 bang hilang. Masya Allah. Lepas dekat 3 bulan, tiba-tiba dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Masa tu baru sedar hikmah dia. Barulah masa tu boleh redha betul-betul. Ya Allah bang, rupanya apa yang Allah ambil hari tu, Allah nak bagi yang ni. Masya Allah, lepas 3 bulan. Ada orang lepas setahun baru dia perasan apa yang Allah ambil. Kalau kita sabar dan redha, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka sekiranya kita lambat makan masa yang lama untuk redha tentang apa yang Allah ambil dan Allah uji, maka lagi lambat kita dapat hikmah. Lagi cepat kita redha, lagi cepat kita terima apa yang Allah beri pada saat kita sedih, susah, sempit dan sebagainya, maka insya-Allah lagi cepat kita dapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada orang dia meratapi kehilangan sesuatu yang sangat besar. Anak yang pertama, ni kisah benar ni ya. Anak yang pertama yang dia kandung meninggal dalam kandungan. Masa ni dah 38 minggu, tinggal 2 minggu lagi 40 minggu yang due date last kita kata kan. Kemudian anak meninggal dalam perut, tak bergerak, lahirkan anak yang sudah meninggal. Kemudian mengandung lagi kali kedua. Subhanallah. Mengandung kali kedua, ni kawan saya sendiri yang cerita ni, kisah dia ni. Mengandung kali kedua, satu hari aksiden naik motor dengan suami, kandungan pun dah besar 34 minggu. Maksudnya dah tak lama dah, aksiden terus pecah rahim, anak pun semua meninggal juga. Kemudian terus rahim dibuang. Subhanallah, Allahu Akbar. Masih muda usianya, lebih kurang dalam 28 tahun. Maksudnya kita nampak di situ, ya Allah, bagaimana peluang dia nak dapat anak? Rahimnya telah pun dibuang. Dia masih muda dan sebagainya. 2 kali mengandung, Allah tak izinkan dia lahirkan anak daripada rahimnya sendiri. Lepas tu yang saya tahu ceritanya, ketika itu dia sedang gendong seorang anak perempuan yang sangat comel dan memang mirip mukanya. Lepas tu saya tanya dia, macam mana Ustazah? Ustazah boleh hadapi ujian yang sangat berat. Sebab ujian tu bertambah-tambah selepas itu. Dan dia ingat setelah rahimnya hilang, setelah anaknya 2 orang pun meninggal dunia, dia rasakan itu ujian paling berat. Tetapi rupanya ada ujian lain yang menyusul lebih berat daripada itu. Dan dia seorang wanita yang baik, hampir setiap hari mesti khatam Al-Quran 1 juzuk sehari. Maksudnya kita kata, kalau kita nak katakan kadang-kadang ujian berat tu sebab apa? Sebab dosa, nak suci dosa. Setengah ujian itu Allah beri nak naikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata, saya tak ambil masa yang lama Ustazah. Untuk redha, saya pilih redha dengan cepat. Pada tahun yang sama, Allah kurniakan dia 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan.
Ada hamba Allah yang berikan anak angkat kepadanya, walaupun sebelum itu dia berusaha sampai pergi ke Syria. Tak siap saya Syria ke mana untuk cari anak angkat, tetapi rupanya ada orang yang terdekat berinya anak 2 tahun sekaligus, 2 orang sekaligus dalam 1 tahun, sepasang lelaki perempuan yang sangat comel dan sangat mirip dengan wajahnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Masa saya jumpa anak tu umur dah 2 tahun lebih, dia dapat daripada baby dan diberi kurniaan untuk menyusu jadi anak susuan. Allahu Akbar, subhanallah.